Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam modul kali ini kami akan membentangkan satu protokol dan etiket berkaitan susunan bendera pada majlis rasmi. Bendera merupakan lambang kepimpinan, simbol penghormatan, martabat dan kedaulatan bagi sesebuah negara. Setiap negara mempunyai bendera yang tersendiri. Bendera ditakrifkan sebagai sebidang kain yang diperagakan bagi menunjukkan tanda dan lambang kewujudan yang juga dikenali sebagai panji dan obor. Bendera dalam budaya Melayu biasanya dikaitkan dengan kedudukan golongan diraja yang memerintah. Bendera adalah lambang kepimpinan, simbol penghormatan dan kedaulatan bagi sesebuah negara. Berikut adalah beberapa jenis majlis yang memerlukan protokol dan etiket susunan bendera semasa majlis rasmi berlangsung. Di dalam sesebuah majlis rasmi, biasanya bendera-bendera yang terlibat adalah bendera negara, bendera negeri dan bendera badan ataupun pertubuhan yang berkenaan. Susunan dan kedudukan bendera adalah berdasarkan tempat dan lokasi ianya dikibarkan dan dihamparkan. Keutamaan bendera-bendera ini adalah berdasarkan surat-surat berkeliling berkaitan dengan susunan bendera, iaitu surat berkeliling Ihtisas bilangan 8/1975 dan surat berkeliling Am bilangan 3/1994. Susunan keutamaan bendera menurut berkeliling Am bilangan 3/1994 adalah seperti susunan yang berikut. Yang pertama adalah bendera persekutuan, iaitu bendera Jalur Gemilang. Seterusnya adalah bendera negeri-negeri dalam Malaysia, bendera wilayah persekutuan, bendera institusi seperti kementerian, jabatan, badan berkanun dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah bendera peribadi yang melibatkan bendera-bendera kerabat diraja. Terdapat pelbagai cara susunan bendera dan ianya adalah bergantung kepada peristiwa yang berlaku dan mengikut tempat sama ada ianya di peringkat persekutuan ataupun negeri. Susunan bendera persekutuan dan bendera negeri adalah berdasarkan kepada prinsip kekananan dan keutamaannya. Susunan ini juga mempunyai maksud yang tersendiri pada setiap prinsipnya. Susunan keutamaan bendera yang diperuntukkan di bawah surat berkeliling Am bilangan 3 tahun 1994 bagi bendera Malaysia dan negeri-negeri pula adalah seperti berikut. Keutamaan ini diguna pakai mulai 1 Mei tahun 2021. Yang pertama sekali kita lihat di sini adalah keutamaan kepada bendera Jalur Gemilang Bank Malaysia, seterusnya kepada bendera negeri Terengganu, bendera Perlis dan seterusnya diakhiri dengan bendera wilayah persekutuan mengikut kekananan yang telah diperuntukkan. Berikut adalah susunan pada hari biasa dan hari-hari kebesaran persekutuan. Hari-hari kebesaran persekutuan dalam konteks susunan bendera ini adalah peristiwa yang besar negara yang disambut seluruh negara seperti Hari Kebangsaan, Hari Agung dan lain-lain lagi. Bagi susunan bendera di luar bangunan, jika majlis itu adalah di peringkat persekutuan, maka bendera Malaysia akan berada di sebelah kiri dan bendera negeri akan berada di sebelah kanan sekiranya susunan bendera persekutuan bagi 2 tiang. Manakala bagi susunan bendera bagi 3 tiang pula adalah bendera Malaysia akan berada di tengah-tengah, manakala bendera negeri akan berada di sebelah kiri dan bendera institusi atau jabatan akan berada di sebelah kanan. Susunan bendera pada hari-hari kebesaran negeri. Contoh hari kebesaran negeri adalah hari seperti Hari Keputeraan Sultan, Hari Kebangsaan yang disambut 31 Ogos, Hari Malaysia, Hari Lawatan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan lain-lain hari kebesaran yang diperkenan oleh Pembesar Negeri. Susunan bendera bagi majlis rasmi di peringkat negeri adalah jika hanya 2 bendera sahaja yang dikibarkan, bendera negeri di sebelah kanan manakala bendera persekutuan di sebelah kiri. Jika 3 bendera yang dikibarkan dalam majlis yang sama, maka susunannya adalah bendera Malaysia di sebelah kanan, bendera negeri di bahagian tengah dan bendera jabatan atau institusi di sebelah kiri. Contoh negeri Johor, terdapat satu peraturan Am Kerajaan Johor bilangan 2 tahun 2018, protokol bendera Johor dan daerah-daerah negeri Johor. Kerajaan negeri mendapat kelulusan pewartaan setiap bendera daerah dalam Warta Kerajaan memastikan penyeragaman, penggunaan di peringkat negeri,
Bendera daerah berada di sebelah kanan diikuti bendera negeri, bendera Malaysia dan yang terakhir bendera pertubuhan atau agensi. Susunan apabila mengibarkan bendera persekutuan dengan bendera negeri-negeri bagi Majlis Rasmi Persekutuan dan Negeri. Seterusnya pula adalah susunan jika bendera persekutuan dikibarkan bersama-sama dengan bendera negeri-negeri. Susunan ini biasanya untuk majlis-majlis rasmi yang melibatkan negeri-negeri di seluruh negara seperti Hari Kebangsaan, Hari Keputeraan Agong atau Hari Malaysia. Ada beberapa kedudukan susunan bendera, antaranya adalah bendera disusun secara sebaris dari kiri ke kanan. Susunan seterusnya adalah secara sebaris dan ke kanan bermula dari tengah-tengah. Selain itu, ada juga bendera-bendera yang disusun secara bahagi dua dan keutamaannya akan bermula dari dalam. Susunan berikut adalah mengikut situasi dan keadaan tempat majlis diadakan mengikut kesesuaian berdasarkan protokol yang ada. Susunan yang berikutnya adalah susunan secara bersilang bagi dua bendera. Jika dua bendera digunakan, maka bendera Malaysia adalah pada kedudukan di sebelah kiri dan di atas bendera lain. Namun jika tiga bendera digunakan, maka bendera Malaysia adalah pada kedudukan tengah yang mana tiangnya diletakkan di atas sekali, manakala bendera negeri sebelah kiri dan bendera swasta di sebelah kanan. Yang seterusnya adalah susunan bendera-bendera bagi majlis rasmi di dalam dewan, contohnya seperti seminar, kejohanan sukan dan persidangan antarabangsa. Susunan bagi acara seperti seminar yang melibatkan negeri-negeri dalam Malaysia, kedudukan bendera Malaysia adalah di sebelah kanan dewan. Selain itu, terdapat juga kedudukan bendera mengikut susunan abjad nama-nama negara. Ini biasanya adalah bagi majlis-majlis persidangan antarabangsa, konvensyen atau acara-acara yang melibatkan delegasi luar. Susunan nama-nama negara ini telah ditentukan oleh pertubuhan itu sendiri. Cara susunan abjad adalah terbahagi kepada tiga cara, iaitu susunan dibahagi dua, susunan secara sebaris dan susunan bendera di atas meja. Bagi acara sukan di dalam dewan, kedudukan bendera Malaysia adalah di bahagian tengah pada bahagian bawah, manakala di atas pentas khas kedudukan bendera Malaysia adalah di sebelah kanan pentas dan bendera kejohanan adalah di sebelah kiri pentas utama. Kebiasaannya bagi kejohanan sukan akan diadakan pembarisan dan perarakan setiap kontingen. Setiap kontingen akan membawa bersama bendera-bendera. Kedudukan bendera-bendera ini adalah perlu mengikut susunan yang betul. Jika bendera yang dibawa diarak secara sebaris, bendera Malaysia hendaklah mendahului bendera-bendera lain. Namun, jika bendera diarak secara sederet, bendera Malaysia perlu diletakkan pada kedudukan tengah di antara bendera-bendera lain dan di tengah-tengah di hadapan sedikit daripada bendera lain agar nampak sedikit perbezaan kedudukan semasa perarakan berlangsung. Kedudukan lain bendera semasa perarakan adalah secara terbentang. Bendera yang dibawa berarak secara terbentang hendaklah diusung dengan mendahulukan bahagian kepala sama seperti kedudukan bendera jika ianya berada di tiang. Bahagian kepala bendera hendaklah berada pada kedudukan terbentang dengan pentas utama dan diangkat sedikit semasa perarakan melalui di hadapan pentas utama. Yang seterusnya adalah susunan bendera pada dinding, tembok bangunan atau secara statik bagi majlis rasmi di luar bangunan. Jika majlis rasmi diadakan di luar bangunan atau di tempat terbuka, terdapat protokol susunan bendera yang perlu dipatuhi. Kebanyakan majlis-majlis yang dianjurkan adalah rasmi namun tidak formal. Walau bagaimanapun, protokol susunan bendera adalah suatu perkara yang sangat penting dan perlu dititik beratkan oleh semua pihak. Bagi suatu majlis protokol di luar bangunan atau di tempat awam misalnya, kebiasaannya hanya bendera dibentangkan di bahagian belakang pentas tempat berucap dan sedikit tinggi kedudukannya dan hendaklah di belakang orang yang berucap. Susunan seterusnya adalah apabila bendera dilukis pada dinding, tembok bangunan atau di mana-mana objek yang statik, bahagian kepala atau
bulan dan bintang pada bendera perlu pada kedudukan sebelah kiri jika dilihat dari pandangan hadapan. Apabila dua atau lebih bendera yang dipamerkan di dinding, keutamaan perlulah diberi kepada bendera Malaysia. Susunannya sama seperti bendera Malaysia dan negeri-negeri. Seterusnya, susunan bendera semasa rawatan rasmi tetamu negara. Malaysia sering menerima kunjungan hormat atau lawatan rasmi dari negara luar. Ini adalah bertujuan untuk mengeratkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara lain. Di majlis-majlis lawatan rasmi dan dari negara luar, sebagai penghormatan, bendera tetamu negara hendaklah pada kedudukan di sebelah kiri dan bendera Malaysia pada sebelah kanan pandangan dari hadapan. Seterusnya, kedudukan bendera apabila berlaku kemangkatan raja-raja dan pembesar. Bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang sebagai tanda berkabung atau peristiwa-peristiwa tertentu akan dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri bagi pihak kerajaan kesultanan dan pihak berkuasa negeri bagi negeri-negeri berkenaan. Antara situasi peristiwa yang melibatkan pengibaran bendera pada kedudukan separuh tiang adalah seperti kemangkatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dan Raja Permaisuri, kemangkatan Tuan Yang di-Pertuan Negeri dan isteri-isteri serta kemangkatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Pemangku Perdana Menteri. Sebagai rumusannya, tata susila sosial dan tata cara bagi suatu majlis merupakan satu protokol dan etika yang diwarisi sejak turun-temurun. Malah, segala usul atur bendera juga bertujuan untuk kesempurnaan istiadat dan kemuliaan majlis. Ia juga adalah untuk meninggikan martabat dan budaya bangsa dan negara. Ia juga menjadi panduan dan membantu urusan pengendalian majlis rasmi di pejabat-pejabat kerajaan, syarikat-syarikat swasta atau di sekolah. Secara keseluruhannya, dalam modul ini, protokol susunan bendera bagi sebarang majlis atau tempat adalah perlu mengikut perkeliling dan tata caranya. Semua pihak perlu peka akan protokol susunan tersebut, tidak kira orang persendirian, sekolah-sekolah, institusi-institusi pendidikan, syarikat swasta tempatan, syarikat multinasional, jabatan kerajaan maupun syarikat antarabangsa yang berpangkalan di dalam Malaysia. Kebiasaannya, bendera yang terlibat dalam majlis rasmi adalah bendera negara, bendera negeri dan bendera badan atau pertubuhan. Susunannya dan pengibaran bendera sangat penting dalam majlis rasmi. Susunan dan pengibaran bendera dengan cara yang betul melambangkan sifat patriotik rakyat Malaysia terhadap negaranya. Ia juga memberikan pandangan yang baik bagi rakyat negara luar betapa bendera itu adalah panji dan obor sesebuah negara. Penyusunan bendera dan majlis rasmi tidak sama mengikut kepada tujuan suatu majlis diadakan. Jadi, dalam menjalankan majlis rasmi, protokol dan etiket penyusunan bendera ini amat penting bagi memastikan sesebuah majlis itu nampak kemas dan teratur serta mengikut lunas peraturan dan perkeliling pentadbiran yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Sekian.